Saya nak jawab ini kerana dalam dunia politik ni, kita tak boleh takut untuk kalah. Saya katakan ini kerana saya ingat lagi detik-detik yang agak mengecewakan, menyedihkan di mana parti lama saya, yang saya tetap hormati, berhujah bahawa syaratan itu perlu dilakukan, kalau tidak, Bersatu akan dilenyapkan. Saya jawab bahawa jikalau rakyat Malaysia memilih untuk mengalahkan kita, melenyapkan kita, itu hak rakyat Malaysia yang perlu kita hormati. Kerana menang kalah dalam politik itu tidak membinasakan sebuah parti ataupun sepatutnya tidak melemahkan semangat perjuangan seseorang ataupun sekumpulan individu itu. Saya kongsikan ini kerana jikalau seseorang itu menyertai politik dan mengharapkan kemenangan sentiasa, then politics is not the right field for you. Kerana khususnya selepas PRU14, rakyat Malaysia dah matang, sedar bahawa perubahan politik itu berada di tangan mereka. Sebab itu mungkin orang sama yang mengundi Parti A, selepas 6 bulan boleh undi Parti B, selepas 6 bulan boleh undi Parti C. Dan saya tak rasa itu budaya tidak baik. Saya rasa itu budaya sangat baik. Kerana akhirnya rakyat Malaysia tahu mereka yang berkuasa boleh mendesak parti, kerajaan untuk berubah pendirian, pastikan menjaga kebajikan mereka dan pastikan bahawa hala tuju negara jelas dan berada bersama dengan agenda mereka. Bagi muda, menang kalah itu tidak patut dijadikan fokus utama. Saya kongsikan ini kerana apabila muda pertama kali diasaskan, ia bukan diasaskan untuk PRU15 atau PRU16. Ia diasaskan untuk membawa perubahan struktural and overhaul of Malaysian democracy. Perubahan menyeluruh supaya akhirnya kita dapat membina institusi-institusi yang kukuh. SPRM yang bebas dari campur tangan politik. IPCMC yang akhirnya mengembalikan integriti kepada ahli-ahli polis yang baik, yang bermaruah, berintegriti. We need to help them to improve their image. Kepada institusi parlimen contohnya. Supaya akhirnya sesiapa pun yang menyertai kerajaan, sesiapa pun yang menang, Malaysia tetap akan maju ke hadapan. Dan kita patut lakukan ini kerana kita nak pastikan, muda ingin pastikan bahawa agenda itu adalah agenda utama. So, walaupun kita kalah pada pilihan raya ini atau pilihan raya depan, kalau dari awal kita tahu, perjuangan itu kita tahu panjang, tidak mudah, penuh liku-liku, fokus on that. Supaya akhirnya pembaharuan secara total itu dapat dibawa. Siapa pun yang menang, parti mana pun yang menang, Malaysia tetap dapat maju dan mara ke hadapan. So, kepada sahabat-sahabat, ini banyak muda tak ada kat sini lah, dengan meeting kat dalam, esok pelancaran kami, saya tekankan kepada mereka, dalam dunia politik, jangan takut untuk kalah. Itu ketentuan rakyat dan Tuhan. Belajar sebanyak mungkin kerana akhirnya kita berada dalam perjuangan ini untuk jangka masa panjang. Because fighting for Malaysia is worth it. Dalam dunia politik ni, kalau takut untuk dikritik, jangan sertai. Dan pandangan seperti itu tetap perlu diberikan perhatian yang secukup-cukupnya. Sebab walau siapa pun dia, tapi dia sanggup datang, tunggu untuk tanya soalan tersebut, dan walaupun beliau tinggalkan diskusi ini sebelum jawapan diberikan, ada sebab-sebabnya dan saya akan cuba sebaik mungkin untuk menjawab ataupun untuk cuba menjawab rintihan yang beliau sampaikan. Kalau saya sertai politik untuk menang semata-mata, saya rasa saya tetap akan kekal dalam kerajaan pada hari ini. Saya katakan ini kerana jalan pintas, jalan mudah adalah pada bulan Februari dan Mac 2020 untuk saya kekalkan jawatan yang mewah, menteri, YBM, bawah satu kementerian yang agak besar, ada jawatan politik yang sangat tinggi, berada dalam kerajaan, tidak ditekan, tidak ada sogokan, diugut, semua itu jelas. Tetapi lebih rela ambil jalan yang susah, tetapi jalan di mana saya dapat mengikut perjuangan yang menyebabkan saya menyertai politik, which is to change and reset Malaysia. Dan keputusan itu bukan keputusan yang mudah. Kerana akhirnya keputusan tersebut membawa impak yang agak besar kepada saya dan keluarga saya. It's okay, we lost ministerial portfolio, pelbagai jenis ugutan, sogokan, lompat parti, tetapi masih kekal di sini.
Sebab itu saya tekankan pada jawapan sebentar tadi, jangan masuk politik hanya untuk impikan kemenangan. Dan perlu bersedia untuk kalah, tapi biar kalah di tangan rakyat. Dan saya tidak ada masalah jikalau pada pilihan raya akan datang, tidak kira negeri ataupun pada pilihan raya umum, jika ditentukan kalah di tangan rakyat, perlu hormati. Dan lawan politik perlu kita hormati dan segani juga. Sebab tu kalau kata U-turn daripada segi dasar atau tidak, saya tetap committed untuk laksanakan dasar-dasar itu. Tidak kira dalam kerajaan ataupun pembangkang, tidak kira 5 tahun ataupun 22 bulan sahaja. But we must try our best. Dan saya berharap bahawa saudara walaupun ditinggalkan dapat mendengar jawapan saya. Jika tidak, saya tetap hormati kritikan dan saya perlu sebaik mungkin untuk dalami kritikan tersebut, kerana itulah Malaysia, a country with many views, but that diversity in views make us stronger together. Terima kasih.